Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroy. Awi seorang yang sangat pemalu. Macam malu lagi nak post. Sebuah video parodi pula dikongsi pengguna media sosial. Sampai juri uji bakat pun naik takut. Tunggu apa lagi? Subscribe sekarang. Bukan kena bayar pun. Alamak, kedekut lah. Okey geng, semoga korang sihat selalu. Macam biasa, jaga kesihatan. Cuti ni lama lagi. Buat benda-benda yang berfaedah. Kalau ada buat kopi dalgona tu, post sikit kat rumah aku. Okey geng, video kali ni aku bukan nak share pasal artis macam video-video aku yang sebelum ni. Sebab semua artis yang terlibat yang nak minta bantuan tu pun telah disekolah dengan pelbagai pihak dan dorang pun dah minta maaf. So syukurlah suara yang aku bawa, suara korang, suara netizen semua, dapat artis-artis yang minta bantuan tu hadam. Tapi dalam keadaan kes artis tu geng, ada benda baru yang masuk selit. Dan benda ni juga ada kaitan dengan bantuan kepada M40, B40. Di mana aku ada dapat satu DM ni, ramai orang DM aku lah, suruh aku bagi pandangan ataupun pencerahan tentang usahawan yang dikatakan dengki dengan netizen ataupun rakyat Malaysia yang dapat bantuan seperti M40 dengan B40. Apa yang terjadi ni? Jom kita tengok. Daripada usahawan pertama, Alia Zailan, I think the poor will become richer during COVID-19 and jobless after. Businesses like us are trying our best to survive. Like you, I'm sad to hear some of my friends have to close down their businesses. Can't afford to pay. Okey geng, kita dah nampak komen yang tadi. Aku tahu ramai tak faham, termasuk aku juga. Selepas dia orang DM aku ingat tu adalah lirik lagu. I think the poor will become richer during COVID-19 and jobless after. Rupanya itu adalah komen tentang bantuan yang diberikan kepada netizen. So selepas aku kaji sampai aku buka balik buku moral aku dulu, zaman sekolah aku dulu, akhirnya aku kenal pasti apa yang berlaku. Di mana seorang usahawan meninggalkan komen tentang bantuan yang rakyat dapat oleh kerajaan. Dia rasa orang yang miskin akan jadi kaya semasa virus yang berlaku sekarang dan tak ada kerja selepas virus ni habis. Dan dia bagi tahu juga bisnes dia tengah struggle nak bayar itu ini dan banyak kawan dia kena tutup bisnes. Komen Alia Zailan ni macam dengki dekat masyarakat yang dapat bantuan daripada kerajaan. Sedangkan dia adalah usahawan yang berjaya, yang banyak duit, yang aku rasa tanpa bantuan kerajaan pun dia boleh survive di waktu perintah kawalan pergerakan ini. Dan selepas dia Alia Zailan komen macam tu, ada satu komen lagi daripada usahawan Vivi Yusof yang komen, exactly, it's short-term relief and huge suffering letter for everyone from businesses to employees. Di mana komen dia yang aku baca tadi berbunyi seperti dia menyokong sepenuhnya tentang apa yang Alia Zailan tu komen. Dan dia juga komen bantuan yang diberikan kepada rakyat tu adalah kelegaan jangka masa pendek dan kesengsaraan yang besar kepada bisnes dengan employees. So dekat sini, Alia Zailan ni yang macam dengki kepada rakyat yang dapat bantuan ni, tiba-tiba ada lagi satu usahawan yang masuk campur dalam hal ni, komen dan setuju dengan apa yang Alia Zailan tu cakap. So kat sini kita nampak dorang ni dengki sangat dengan kita dapat bantuan. Macam sebelum ni artis pun minta bantuan, kali ni usahawan pula dengki dengan masyarakat yang dapat bantuan daripada kerajaan. Jadi kat sini geng, konteks sebenar dekat komen yang dorang buat ni, yang dorang berbalas komen ni, boleh dikatakan dengki dengan golongan M40 dan B40. Lepas tu Alia Zailan ni balas balik komen Vivi Yusof ni. Imagine businesses that have 1 million overhead to pay per month. If this is going on for 2-3 months, we will be losing lot of money. It's not that we don't want to help, but at least if there's some kind of relief solution from the government for us, it doesn't hurt that much. Dia masukkanlah pasal hal bisnes dorang, hal pasal duit dorang, macam mana dorang nak tanggung gaji pekerja, tanggung bisnes dorang. Dan dia komen juga sekurang-kurangnya kerajaan dapat bantu ataupun bagi solution dengan masalah yang dorang hadapi sekarang. So masa dorang tengah berbalas komen tu, lepas tu masuk satu komen daripada netizen yang berbunyi, the poor will not become richer with all the bantuan. They will just have something to eat on their table. Dia kata orang miskin takkan kaya dengan bantuan-bantuan tu. Dorang cuma akan ada sesuatu benda atas meja dorang untuk dimakan. Jadi lepas je netizen komen macam tu, Alia Zailan ni masih lagi tak puas hati, masih lagi dengan pendirian komen dia yang dengki tu, berbalas komen. Konon dia jelaskan apa yang dia komen sebelum ni. Richer doesn't mean you super rich. I mean richer which is having more money than before, and that's where they have food on their table, or maybe new TV, new iPhone. Dah. Kaya bukan bermakna kau kaya gila. Dan kaya yang dimasukkan adalah orang yang ada duit tiba-tiba dapat bantuan, so dia akan ada duit lebih kat situ.
Dan dari situlah diorang ada makanan dekat meja diorang. Dan dia perli dengan menyebut handphone baru atau TV baru. So dia balas komen dengan memeli balik apa yang netizen komen tadi. Bantuan tu takkan buat orang kaya, cuma bagi sesuatu makanan dekat atas table orang tu. Jadi dia balas komen dengan peli macam tu. Macam dia anggap orang yang ada duit dapat bantuan, lepas tu beli makanan, beli iPhone baru, beli TV baru. Jadi kat sini kita nampak kali kedua unsur dengki dia masukkan. Jadi kat sini geng, time macam ni lah kita kenal macam mana orang kaya, macam mana artis, macam mana orang miskin, orang yang jimat, orang yang kedekut, macam-macam orang kita kenal. Memang ada hikmah, memang kita akan nampak siapa sebenar seseorang tu. Aku hairan betul, kenapa dia nak komen pasal orang yang dapat bantuan tu akan jadi kaya. Orang dapat bantuan tu pun takkan boleh buat orang ni kaya pun. Itu pun aku rasa tak cukup. Kepada yang orang ada beramai family, yang tak ada suami, suami cacat, suami tak kerja, yang ibu tunggal saja jaga anak berapa 6-7 orang, yang tak boleh kerja, yang putus pendapatan. Bagi mereka mungkin tak cukup itu, tapi diorang bersyukur. Apa yang usahawan ni tengah mengarut ni? Kita dilanda wabak macam ni, business duit yang korang fikir. Sepatutnya korang fikirlah pasal nak bantu orang ke apa ke. Apa yang korang komen ni memang menyakitkan hati orang. Kalau tak ada benda nak cakap, diam. Kalaupun ada benda yang korang nak sangat cakap tu, korang luahkanlah antara korang. Tak payah dekat media sosial ni. Tak ada orang pun nak wabak ni berlaku. Tak ada orang pun sengaja nak lingkupkan bisnes korang. Tak ada. Kerajaan cuma nak utamakan orang-orang yang lagi penting, yang perlukan bantuan. Apa yang dengki sangat? Apa yang susah sangat nak terima? Korang tu usahawan banyak duit, suruh orang bersyukur, sedangkan orang tu tak ada mengeluh pun. Tapi korang yang tak bersyukur, nak cakap korang salah komen ke, salah bagi pandangan ke, korang mesti diam je bila orang balas balik komen korang. Tapi korang masih lagi nak melawan. Nak cakap orang dapat duit ni beli TV lah, nak beli apalah. Apa masalah korang? Bantuan yang orang miskin dapat tu pun takkan sama dengan harga kereta kemewahan yang korang ada sekarang. Apa yang korang nak dengki? Dan pasal bisnes tu, memang bukan korang je terjejas bisnes. Ramai lagi orang buat bisnes terjejas. Tak ada orang minta benda ni berlaku. Allah dah hantar hujan ni kat kita. Kenapa kita nak fikir lagi pasal bisnes? Patutnya kita fikir pasal orang lagi yang memerlukan. Lepas tu bila aku cakap pasal pertolongan semua, korang nak sembang, korang tolong orang lah, apa bagai lah, apa benda lah. Kenapa korang nak bagi tahu? Korang tak ikhlas ke nak tolong? Dalam keadaan sekarang ni, kita kena tolak semua belakang hal bisnes, hal dunia ni. Yang lagi penting sekarang adalah nyawa. Korang tahu tak? Nyawa tak ada orang beli barang korang, produk korang tu. So apa salahnya korang utamakan dorang? Fikirlah sikit. Dalam tempoh PKP ni, korang pun rasa korang susah, yang banyak duit ni korang pun tengah gusar, tengah risau, tak ada duit, apa bagai bisnes hancur. Cuba fikir macam mana lagi dengan orang yang tak ada PKP pun tak dapat makan, tak ada duit, tak ada income. Macam mana pula dengan dorang? Lagi teruk rasa, sepatutnya dorang yang patut lagi risau daripada korang. Dan untuk pengetahuan korang dengan geng-geng semua, aku tak kenal pun siapa dua orang ni. Usahawan yang aku tak kenal pun. Dan aku tak pernah dengki ataupun iri hati pun pasal kejayaan orang. Disebabkan orang suruh tanya aku punya pendapat dan minta pencerahan tentang komen dorang tu, sebab tu aku bagi, aku rasa panas. Bantuan yang tu tak cukup pun untuk beli iPhone ke, untuk beli TV ke, untuk beli apa, tak ada. Tapi yang dapat tu dah bersyukur gila dah. Tak perlu pun nak cakap beli TV baru ke, iPhone baru ke, tak perlu. Dalam fikiran diorang sekarang tak ada pun fikir pasal benda tu. Pasal nak makan je, nak survive je. Mungkin fikiran korang je yang fikir pasal benda tu. Nak iPhone baru, nak upgrade, nak TV baru, nak kereta baru, nak rumah baru tu. Tak ada terdetik pun diorang nak buat benda macam tu. Melainkan korang lah fikir macam tu. Kalau korang pun nak bantuan juga, mintalah, try apply. Carilah cara apa pun untuk korang berhubung dengan kerajaan ke, menteri ke, apa ke. Bukan korang melalak dekat Instagram, dekat media sosial, bukan. Itu je lah yang aku tak puas hati. Sebelum aku jadi hellboy, aku gerak dulu. Assalamualaikum. Jap. Kepada yang minta bantuan tu, yang kaya-kaya tu, yang artis ke apa minta bantuan tu, kejap. Aku boleh bantu korang. Relax. Aku cek je tabung aku. Cukup tak? Tak cukup juga. Tak cukup. Abang Koroi tak tahulah. Abang Koroi nak gerak dulu lah. Korang pandai-pandai yang fikir. Harap sangat PKP ni lanjut lagi 2-3 bulan. Nabi berdoa, Nabi kata Allahumma ahyini miskinan. Nabi kata ya Allah, hidupkanlah aku sebagai satu orang miskin. Wa amitni miskinan. Nabi kata ya Allah, bagi aku mati dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Nabi kata ya Allah, esok di hari akhirat bagilah aku berimpun sama dengan orang miskin. Faqalat Aisyah bila dia dengar Nabi doa macam tu, Aisyah kata dekat Nabi, lima ya Rasulullah. Aisyah kata, pasal apa ya Rasulullah?
Pasal apa minta hidup miskin? Pasal apa minta mati miskin? Pasal apa minta akhirat esok bangkit sama dengan orang miskin? Pasal apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi 40 kharifa. Nabi kata kerana orang-orang miskin mereka masuk syurga 40 tahun awal daripada orang kaya. Ni pasal hisap amalan cepat, tak banyak benda nak soal. Mereka akan masuk syurga bi 40 kharifan min aghniyaihim. Mereka masuk syurga 40 tahun lebih awal daripada hak kaya. Ya Aisyah, Nabi kata, wahai Aisyah, dengar aku nak pesan. La taruddil miskin walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata, Aisyah dengar sini. Kalau ada orang miskin mai minta makan, jangan tolak depa mantah-mantah. Bagi walaupun sebelah kurma. Jangan bagi dia balik kosong. Tak ada apalah rumah. Kurma ada sebiji, koyak sebelah bagi. Janji mau bagi. Ke zaman kita lah ni 5 kupang pun bagi pih. Kalau 10 orang ada, pakai bagi seorang 5 kupang, dia dapat RM5. Nabi kata, wahai Aisyah, ingat pesan aku. Kalau ada orang miskin, memang dia miskin sungguh, dia minta tolong. Jangan tolak dia kosong. Walau sebelah tamar, bagi. Nabi kata. Ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim. Nabi kata, Aisyah, ingat pesan aku. Sayangi orang miskin, dekati mereka.